Bismillah, masyaallah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. So pagi ni ada satu tajuk yang sama juga, itu tentang syahadah. Saya nak maklumkan sedikitlah tentang pengertian syahadah. Syahadah ni kalau kita cakaplah secara umumnya, syahadah ni kalimat syahadah. Apa dia kalimat syahadah ni? Syahadah ni bermaksud penyaksian. Seperti bila kita mengucap asyhadu, berarti aku naik saksi, aku bersaksi, aku beriktikad, aku mubayyi'ah, aku berjanji setia. Itu semua maksud aku bersumpah. Itu semua maksud yang terkandung di dalam pengertian syahadah, yang adalah penyaksian. Penyaksian berarti saksi. Berarti saksi. Kita ambil contoh macam ni. Kita kalau pergi mahkamah, hakim kan panggil saksi. Mahkamah, masuk dalam mahkamah, masa perbicaraan tu wajib ada saksi. Pasal saksi tu nak buktikan yang kes tu betul. Jadi siapa yang dia nak challenge kat dalam mahkamah tu, dia buat saksi lah. Jadi saksi tu boleh jadi dua, sama ada saksi yang benar ataupun saksi yang dusta. Kenapa dibawa saksi? Sebab saksi itu dia melihat, dia nampak kejadian yang berlaku, sehingganya dia layak jadi saksi. Dia tengok contohnya kereta aksiden, dia ada tempat tu, dia melihat bagaimana keadaan kereta tu, sehingganya berlakunya kemalangan tersebut. Maka dia tu berhak jadi saksi pasal dia melihat dengan mata dia sendiri. Dia melihat, dia tahu, dia dengar bunyi lagi, kereta tu break macam mana, semua dia tahu. Berbanding dengan dia cerita kepada orang yang kedua. Orang yang kedua tu dia hanya mendengar daripada saksi yang pertama, mungkin tak betul cerita dia, dia tak tengok. Jadi tak bolehlah panggil orang yang tak berada di tempat kejadian untuk jadi saksi, sebab orang tu tak tahu, main agak-agak mana boleh. Baik, jadi bila kita faham yang ini, berarti kita boleh ambil pengajaran, iaitu orang yang mengucap syahadah, maknanya orang yang bersyahadah, dia mestilah orang yang tahu apa yang dia ucapkan. Bila dia kata asyhadu tu, aku nak saksi tu, dia kena tahu apa yang dia nak saksikan. Dia tak bolehlah saksi ikut suka. Hari ni mungkin dia tak tahu syahadah tu apa benda, maka dia nak saksi apa? Dia hanya jadi macam burung, tak tahu isi dia. Sebab kalau dia ucap pun dia macam tak ada apa benda lah. Maknanya saksi tu tak ada nilai. Bila saksi tu tak bernilai, Allah tak terima penyaksian dia tu. Sebab dia nak pergi ke mana? Contoh dia kata asyhadu alla ilaha illallah. Kalau ikut dalam bahasanya, aku nak saksi tiada Tuhan ni semua melainkan Allah. Dia nak kena tahu, aku nak saksi apa makna aku nak saksi? Tiada Tuhan tu apa makna tiada Tuhan? Dekat mana nafinya, dekat mana isbatnya? Jadi dia kena jelas, supaya Tuhan yang disembah tu tidak Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala tu. Nanti lepas bukan pada zat Allah disembah, lain kepada zat Tuhan, sebab dia tak kena Tuhan. Begitu juga dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bila dia sebut, aku bersaksi bahasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan dia tak kenal Muhammad itu. Dia memang tahu Nabi Muhammad tu, tapi secara khususiah dia faham tak? Pasal ini perjanjian, satu perjanjian, satu janji setia antara seorang hamba dengan Tuhan sebagai seorang umat dengan seorang Nabi. Maka sebab itulah pemahaman maksud syahadah ini perlu kita ajar kepada manusia. Bukan main-main. Kita ajar solatnya, syahadah kita tak ajar. Kita ajar puasa je. Bulan ni musim korban, kita ajar korban. Syahadah kita tak ajar juga. Sedangkan orang yang nak berkorban itu harus orang yang bersyahadah.
Orang yang nak sembelih lembu ternakan itu juga orang yang kena syahadah. Dia tahu Allah, dia kena Tuhan baru boleh sembelih. Sebab tak sah sembelihan bila dia tak kena Tuhan. Memang boleh sembelih. Tanya orang tengah sembelih tu, kamu kena Tuhan tak? Yang nak sembelih sangat-sangat ni. Memang boleh sembelih. Siapa pun boleh sembelih. Tak pisau atas tu, tak tahu putih urat dua urat tu, ambrih dengan amri itu dah kelas. Tapi sah tak sah sembelihan tu. Sehingga dia benar-benar kenal akan Allah. Dia adalah menjadi saksi yang benar. Jadi syarat sah sembelihan korban tu juga adalah orang yang kenal Tuhan dan kenal Nabi. Tidak tak sah sembelih tu. Sebab tu beratnya syahadah ni, dia akan duduk di tiap-tiap tempat ibadat kita. Daripada ibadat atas tu, daripada syahadah tu sendiri, solat, puasa, zakat, haji tu, dia akan turun juga kepada amalan-amalan lain yang kita buat. Setiap amalan yang kita buat tu, kalau kita nak namakan dia ibadat, sudah dapat pahala, dia mesti balik kepada Allah. Mesti mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi apa kata punya ramai orang sembelih ibadat korban, sedangkan dia tu hanya pandai tukang sembelih. Kalau tanya bab ketuhanan, dia pun nak jawab tak boleh. Orang itu. Habis macam mana kita nak ambil dia? Sebab kita pegang dia pada dia pandai, dia ada skill untuk sembelih haiwan ternak, haiwan korban saja. Jadi ini kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang besar, maka ulama benda dekat situ. Kenapa? Syarat sah sembelihan mesti orang yang ma'rif, orang yang kenal kepada Allah, orang yang kenal akan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Ni berat. Sebab tu saya sebut tadi, kalimat ini perlu diajar kepada manusia, bukan main-main. Sebab tu kita buat program syahadah, jelajah syahadah ni, tujuan kita nak buat satu program yang baik. Kita nak ajar, nak peringat. Kita bukan pandai, kita nak remind, peringat balik kepada manusia tentang keperluan kenapa kita kena kembali kepada syahadah. Bukan benda lain. Hari ni siapa tak tahulah, tengok pun takut. Politik ni macam dah gila dah. Manusia ni dah gila nak jadi pemerintah dah. Nak merintah apa benda pun kita tak faham dah. Agama tu letak di mana, bergaduh hari-hari. Okey, baik. So jadi maka dengan sebab itu kita juga tak masuklah, harap-harap tak masuklah dalam golongan orang yang hanya tahu cakap tapi tak tahu makna. Boleh cakap, semua orang cakap, lafaz tengok, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh. Makna dia apa? Ni persoalan dia. Sebab ni persoalan akidah. Persoalan akidah maknanya persoalan keimanan. Jadi kalau kita belajar lagi secara ringkas, ambil apa dia lafaz kalimat syahadah tu. Lafaz kalimat syahadah tu adalah lafaz perjanjian, adalah iqrar. Sebab tu Nabi sebut tentang iman. Iman itu 3. Iqrar bil lisan. Kena iqrar dulu. Wa tasydid bi qalbi, dan dia kena benarkan dengan hati dia. Dan yang ketiga, wa amalan bil arkan, dia kena wajib atas dia untuk menghidupkan segala amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini perkara yang paling asas sekali, yang paling penting dalam pengertian dua kalimat syahadah. Dia harus ada iqrar kat situ. Jadi bila iqrarnya, kita tanya balik, bila yang kamu iqrar ni? Iqrar sendiri-sendiri. Lepas tu kena, bila orang masuk Islam, dia kena duduk depan tu imam dulu, tok qadi dulu, jabatan agama ke dulu, mufti ke. Dia kena iqrar akan dua kalimat syahadah tu. Okay, inilah yang kita boleh sentuh tentang pengertian dua kalimat syahadah sebagai suatu iqrar kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian ada tentang dua perkara lah kalau kita sebut kat sini. Yang pertama yang berkenaan dengan akidah tauhid kita, iaitu perjanjian kita untuk mengesakan Allah. Bila mengesakan Allah, mengesakan zat, sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh berlaku syirik kepada Allah. Jadi ini antara perkara yang kita dah sebut di dalam perbincangan kita tentang dua kalimat syahadah tu. Bila kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, kita nak cerita apa? Penyaksian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawanya aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi
Dia adalah satu perjanjian kita dengan Allah. Kita dengan Allah sebenarnya tak ada perantaraan. Hanya direct terus kepada Allah. Itu perjanjian kita. Kita berjanji dengan Tuhan. Macam mana kita sebut di dalam surah Al-Fatihah? Iyyaka na'budu. Engkaulah saja yang kami sembah. Jadi maksudnya apa yang kita sembah, kita puja hanya kepada Allah. Bukan kepada yang lain. Dan kepada Allah juga, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkaulah sahajalah kami mohon pertolongan. Kita tak minta kat orang lain. Jadi kita punya doa kita tu terus saja kepada Allah dalam solat tu. Inilah perkara yang paling asas di dalam pengertian dua kalimat syahadah. Jadi kalau nak jaga, macam mana orang tanya, bang, kau macam mana nak jaga ni? Nak jaga perjanjian kita supaya perjanjian kita tidak rosak, tidak binasa. Kena mengajilah. Kena faham apa yang dalam Quran, apa yang terkandung dalam hadis Nabi. Dan juga tulisan-tulisan kitab-kitab yang telah dikupas oleh ulama. Kita ni kalau nak baca Quran ni bukannya senang kalau kita nak faham. Kalau tak baca tafsir tu, dia banyak lagi kisah-kisah tentang Al-Quran ni. Sebab dia ada benda yang rohani jasmani, benda yang nyata dan yang tak nyata. Kadang-kadang kita tak nampak lagi. Betul, Quran dia ni satu perkara yang sangat tinggi. Maka ulama dia kupas balik, dia tulis semula balik nak bagi orang ramai, orang awam ni faham. Dia hurai. Betul yang jadi munculnya kitab-kitab, banyak kitab-kitab tulisan para ulama tu sebab nak olah balik. Sebab kita bukan reti. Kan? Kita ni orang jahil punya, kita ni lagi tak faham, lagi tak pandai tentang Al-Quran ni. Kalau baca tafsir itu saja boleh, tapi kita ni ahli tafsir kan, kita bukan mufassirin. So apa kita buat? Kita belajar bawah dulu, ambil kitab-kitab yang rendah-rendah dulu, buku-buku yang mudah-mudah kita mengaji itu dulu, asal bagi kita faham dulu. Baru kita naik satu peringkat, jangan terekam tu kat atas tu. Ini perkara yang kita kena ambil iktibar lah. Baik, kemudian kalau kita tengok pengertian syahadah tu sendiri, dia adalah suatu lafaz. Suatu lafaz yang khusus diucapkan, yang kita kena ucapkan untuk apa? Untuk mengkhabarkan ilmu dan keyakinan dan maknanya. Tu, pengertian syahadah. Tentang apa? Tentang Allah dan Rasul. Jadi satu lafaz bila kita ucap asyhadu tu, kita dah tahu dah. Kita nak cerita apa? Kita nak beritahu kepada orang lain, nak beritahu kepada para malaikat, dan nak beritahu juga kepada Allah yang kita ini tahu dan kita kenal akan Tuhan Allah yang kita sembah, dan kita yakin benda tu. Kita tak boleh kita ucap kita tak yakin. Ini kita hanya ucap tapi kita tak yakin kepada Allah. Lepas tu kita buat benda lain. Kita start buat benda maksiat, buat benda jahat. Mana kita tipu Tuhan. Mana kita bukan saksi yang saksi yang sebenarnya. Dia jadi saksi dusta. Saksi ada dua. Satu benar, satu dusta. Yang tak kenal Tuhan, dia saksi, tapi saksi tipu. Melainkan dia kena kenal Tuhan tu dulu. Kenal Nabi, baru dia jadi saksi yang benar. Lepas tu pula, zahir pada batang tubuh dia, benda yang baik. Maksud dia daripada lidah dia, mata dia, tangan dia, kaki dia. Benda-benda yang comel, yang molek, yang elok, sesuai dengan lafaz dia tu tadi, tanda keyakinan dia mengenai. Dia akan taat kepada Allah dan Rasul. Kan? Ini benda yang kita kena faham kat sini ni. Baik, so bila disebut lafaz tu adalah perkara yang kena sebut oleh lidah. Bila lidah sebut asyhadu tu, lidah menyatakan, lidah sebut, tapi hati dia letak kat mana? Hati dia tu yang kenal. Yang kenal Allah, lidah tu nak kenal apa? Dia sebut je. Yang nak kenal tu adalah diri dia tu, hati dia tu. Yang nak mengkhabarkan ilmu dia tu. Maksudnya kena ada ilmu dulu. Lepas dia ada ilmu, dia kena yakin. Tidak sia-sia mengucapan tu. Yang kita sebut ni bukan apa? Kita takut masa kematian tu. Sempatkah dia nak yakin dah? Tak pernah mengaji pun. Yakin benda dia tak kenal, yakin apa? So jadi, bila kita sebut satu lafaz yang khusus yang diucapkan untuk mengkhabarkan ilmu dan keyakinannya dan maknanya tentang apa? Tentang hakikat kewujudan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang ketunggalan dan keesaannya. Dia sebut zat tu, dia adalah bersama zat tu sifatnya,
perbuatannya. Dan tentang ketunggalan, Allah itu tunggal. Esa. Satu wujud. Wujud Allah tu wujud hakiki. Manakala wujud makhluk tu wujud yang ardi, yang mendatang daripada tiada kepada ada. Jadi wujud tu kemudian. Wujud tu siapa yang mewujudkan? Allah yang mewujudkan. Sedangkan hakikat wujud yang ada di alam ini adalah Allah SWT. Itu yang wujud sebenar-benar, wujud yang hakiki. Manakala even alam ini juga pun diwujudkan oleh Allah. Sebelum ni alam ni pun tak ada. Kita ni siapa? Kita ni lagilah baru. Alam pun tak ada sebelum ni. Apa yang ada? Apa yang wujud sebelum adanya alam? Allah Ta'ala. Sebab tu wujud Allah tu wujud yang qidam, sedia wujud. Jika Allah binasakan alam ni bukan ada apa, dia tu tak ada. Kita yang tak ada. Kita ni wujud yang baru. Itu dipanggil mendatang. Mendatang ni ardi yang mendatang. Daripada tiada kepada ada. Ini konsep kita nak faham dalam pengertian syahadah. Kita nak faham tentang apa? Tentang hakikat wujud sebenarnya adalah wujudnya Allah Ta'ala. Tunggalnya Allah. Esanya Allah. Sebab tu qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Esa apa? Esa apa? Esa pada zatnya. Esa pada sifatnya. Esa pada perbuatannya. Tu ini yang kita nak kena faham baik-baik. Sebab itulah pengertian syahadah ni dia amatlah penting kerana dia mula-mula sekali. Bila dia dah faham syahadah, dia sembahyang pun jadi mudah, dia nak buat ibadat lain pun jadi mudah. Kan? Kemudian yang keduanya tentang hakikat kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala kebenaran segala apa disampaikannya. Mana benar Rasul itu datang daripada Allah, dan apa yang dibuat oleh Rasul itu semua itu daripada Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada sekalian manusia. Maka dua perkara ni. Pertama, dalam kalimat syahadah yang pertama dipanggil syahadah tauhid, yang kedua dipanggil syahadah Rasul. So secara umumnya, jadi pengertian syahadah ni adalah untuk nak mengkhabarkan ilmu yang kita ada pada kita dan keyakinan kita tu, nak cerita, nak khabar, nak khabarkan apa? Nak khabarkan tentang hakikat kewujudan zat Allah, tentang hakikat ketunggalan dan keesaan dia, dan hakikat tentang kewujudan, tentang kenabian, kebenaran akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala apa yang Nabi bawa itu adalah benar datangnya daripada Allah. Maka bila kita belajar ni dulu, kemudian baru kita pergi sembahyang, buat kerja lain, maka jadi mudah kita yakin dengan Tuhan. Yang jadi huru-hara hari ni kita tak kenal Tuhan dulu. Kita tak pernah nak berjanji pun nak khabarkan ilmu kita ke, yakin kita ke. Tahu-tahu tiba-tiba dah suruh pergi solat, suruh buat itu, buat ini. Jadi kadang-kadang blur. Aku ni buat benda apa? Macam tak faham. Ni dia kena faham dulu, sebab tu cara kita mengaji tu kena salah. Memang pok-pok kapitalis, pok Yahudi ni, memang dia jahat. Memang dia tahu dah orang Islam ni kekuatan mereka dekat mana, iaitu pada dua kalimat syahadah. Runtuhnya syahadah, runtuhlah yang lain-lain. Tapi kita tak nampak. Kita tak nampak solat je. Solat tu datang setelah syahadah. Kalau kita solat, dalam keadaan kita solat, kita tidak nak mampu untuk mentauhidkan Allah, maka solat tu juga jadi sia-sia. Ke mana kita nak hadapkan solat kita tu, kalau kita tak kenal Tuhan dulu, kalau kita tak tahu tentang yang wujud itu hanya Allah Ta'ala saja yang wujud, yang esa itu hanyalah Allah Ta'ala saja yang esa, maka kita melila dalam solat kita tu, pergi ke mana hala, bukan menghadap Tuhan, menghadap semua benda-benda yang baharu ni, yang muhdas. Ini yang satu yang perkara yang paling rumit, yang paling kritikal dalam pengertian syahadah. Sebab tu kita nak ajar juga benda syahadah, walaupun tak ramai orang ajar, tak apalah, kita pun bukan orang alim sangat, tapi sekadar nak bagi faham. Jadi lepas tu kita carilah pula orang alim, ulama lain yang lebih arif lagi, mengaji kupas satu. Jadi ini pun jenuh dah kita nak cerita kan. Jadi sebab itulah saya kata pesan semalam, ada budak telefon, saya kata kamu kena tengok balik yang kuliah kita yang 50 hours, kuliah 50 jam, 50 slot kuliah tu, ulang balik kan. Jadi jangan baca sekali dah faham, cerita kau aku dah habis dah. Kamu habis kamu tak faham, buat apa? Ini cerita kita nak memahami tentang konteks dalam pengertian dua kalimat syahadah ni. Okey, insya-Allah tu. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa
wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.